Assalamualaikum dan selamat malam kepada semuanya. Dan malam tu bersama dengan Podcast TV, Poret Orang Kita. With me, Brother Abe dan my brother Abang Wan. Yes. Dan malam tu kita ada special guest lah. Special guest. Special lah. Apa antara guest kedua. Betul. Pelakon yang kita mbak. Yang kedua kedua kali. pelakon. Tiga kali dah. Ketiga Pelakon. Boleh. Tapi untuk untuk ketiga pelakon, kategori pelakon. Yang kedua untuk kategori wanita. Perempuan. Yes. Kita Wanita. bersama dengan Michelle Lungan, guys. Hai. Michelle Lungan. Itu antara pelakon yang pernah pelakon dengan aku dulu. Tahun 1980. Yang lagi kecil saya. Lagi sekolah rendah. Bukan, salah orang. Kita lah jamek berlakon. Nah, kita je lupa. Kecil lah tu. Kita guys, kecil lah tu. sebelum kita teruskan cerita kita tu, kita nak wadah dengan semua penonton, yang lupa untuk subscribe, yang belum subscribe, like, share. Kami orang pun sokmed di Facebook, TikTok dan juga Rumah Merah YouTube. Subscribe. Podcast POK, Poret Orang Kita. Itu adalah podcast pertama dalam Masa Sarawak Yeah. bersama kami Dok Abe. Dan kami orang akan menjemput siapa-siapa yang datang untuk bercerita, berkongsi cerita. Dan minggu tu, kali tu kita bersama dengan Michelle Lungan. Itu merupakan kini tu mungkin kita pernah dengan TVS, yang berlakon dalam TVS juga. Yang ada berlakon. And then yang ada filmnya juga. Boleh dahsyat. Okay, so nak cerita pasal Michelle Lungan tu. Aku dah kenal dia lama. Aku dah kenal dia lama. So cerita sebenarnya Michelle Lungan tu nya bermula daripada konsert Afgan. If kita ingat dulu. Konsert Afgan di sebuah shopping kompleks. Masa aku masih di era. And tu adalah Michelle tu salah seorang yang bertuah dijemput ke atas pentas oleh Afgan masa saya. And okay. lepas ya memang tu kacak boleh tahan tu. Ngembak ke dia era. Ngembak ke dia era interview bla 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 bla. Boleh jadi announcer ke? Jadi announcer sekejap di era. Yes, lepas si sambung lagi, dah sambung belajar. Lepas habis sambung belajar aku seolah apa cerita belajar ya. Aku lepas tu pun dah dengan TVS, temunya lagi. Di TVS juga intern. Intern di TVS. Pasal dah habis yang intern di TVS dek. Aku nak dalam TV berlakon lagi nya. Nyanang. Dah berlakon je. Aku lagi tercalon. Kan belum tercalon. Berlakon filem pula dah. Berlakon filem. Lepas habis berlakon filem nak temu lagi. Tercalon dalam Festival Filem Malaysia. Top 5 guys. Pembantu pelakon wanita. Pelakon wanita harapan. Pelakon wanita harapan guys. Harapan menjadi. So ialah cerita yang aku tahu berkenaan dengan Michelle Lungan tu. Dari first sampailah now. Yang masih maintain macam tu guys. Aku hampir ingat. Hampir ingat. Benar. Kita padahnya guess nak macam apa tu? Kayak datang kita ngepost kat engkau gambarnya dan sini pernah dengar. Sini. Macam pernah nanggap. Tapi situ sini ada dekat TV lah. Yang berlakon. Yang selalu berlakon. Lagi aku. Pandang baru ingat. So Michelle. Bukan kita ada drama sama ya. Ya lah teh, mungkin salah orang. Okay dah Michelle. Kenalkan diri Michelle dengan penonton-penonton yang viewer kita dekat YouTube podcast tu. Hai penonton podcast, nama kami Michelle Lungan. Kami seorang pelakon yang berasal daripada Sarawak. Betul. And then cerita-cerita yang dipadah oleh Wan ni benar lah. Ya POV-nya tapi yes semua accurate. Betul. Ya aku kenal tentang Michelle Lungan tu. So Michelle, orang mau tahu orang Sarawak. Orang Sarawak sini. Orang Sarawak sini, Kuching. Kami dilahirkan di Pahang. Tapi Datuk Mek berasal daripada Bario. Nenek Mek dari Serian. Kami dibesarkan di Kuching. Selain daripada membesar tu ada pergi Bario, pergi Serian, everywhere lah. Nak merantau habisnya. Ya, merantau Dari lah Pahang sampai Bario. Yes.
Dekat kita Tapi mic. orang Kita Sarawak macam lah. si bahasa dengan on air. Lupa. Dah lama gila bah. Ya. Dari belajar jadi pelakon tu ni dah mic depan-depan tu Betul. hanya Mic hidden. dalam baju dah kini tu. Lepas tu mungkin boleh jadi penyanyi. Nang Menyanyi lagi je belum. Menyanyi je belum. Oh, menyanyi belum. lah. Boleh belajar kami pandai ngajar. okey. Boleh. Nah, Dia biasa tahu banyaklah penyanyi tercalon. yang kami. Memang Kan. tercalon confirm. Tak apa bingung. Kami nang special bab dia. Okay, kita start dengan cerita Michelle yang first kali dulu. Masanya ditunggah oleh Afgan di atas pentas. Nah. Mau tahu lah sebenarnya apa kisah sebenarnya. Aku dah tahu kisah, tapi aku dah dengar kisah. Dia hanya cerita dia pun. Biar tuan punya badan, badan cerita dia pun. Apa hal tak pandai naik ke pentas? Kita kena paksa kah? Kena ugut kah? Saya dah memang si dia ugut. Tapi mun Afgan mau ugut kami naik pentas. Kami relakan je. Ya. Contoh. Contoh. Tapi mas saya hanya just concert Afgan. heart to heart kah? Something heart like to heart, that. yes, Heart to macam heart dekat Hills. shopping mall. And then time yang ada Seagate signature song tau, which is Bukan Cinta Biasa. And then yang akan nunggah One Special Girl lah. Yang macam ibarat Justin Bieber, One Less Lonely Girl lah mas saya. Okay. So Tahun bila? Tahun 2016 sebenarnya. Oh 2016. Yes, lama dulu. Aku di KL. Bapa ngajar. lah. Pelakon. Kami pelakon. Pelakon kah mengajar orang Tapi pelakon? nama kami ekstra dulu 2016. Ibu cerita kami orang podcast kita, okey. Teruskan. And then so nya pilih. Dalam banyak-banyak orang, and then kami antara yang bertuah, yang terpilih. So naik atas pentas and then nyanyi lagu Cinta lah. Ada dekat YouTube. Yes, ada. Boleh search, boleh engkau link kat. Boleh. Kalau kali kerja. Store. Kalau kita rekahnya pun Ataupun- ya lah. engkau video. Jadi macam ni kita boleh naik kita Dia rela. ditunggah oleh Afgan. Ditunggah. Macam lah. Kita Mungkin ditunggah. Mungkin kami teriak paling kuat kali kah? Saya tahu. Saya Kita tangan itu Saya in the moment bah. Oh, Saya ingat gila apa. Yang tahu-tahu macam kena nunggah lagi. Happy lah mula-mula ya. Tapi banyak juga bila POV kami atas stage ya. Bila nangga banyak-banyak orang. First ya happy. Naik atas saya pandai nervous dah. Sebab nang rami orang masa saya kan. Penuh atas Penuh. di bah shopping mall ya. Mau nangga Afgan. So bila mek nangga POV kami nangga Orang gadis di bah. lain ada yang nangis-nangis. So masa saya honestly rasa feel bad lah juga. So macam cuba jangan nangga. Just senyum. Happy tapi berbelah bagi juga sebenarnya. Yalah, Masa bila ya. mun ada orang nak video nak, kita akan mainkan sekejap. Nya pun menangis di atas ya, sambil tersenyum. Saya dah menangis kah? Mungkin rasa bersalah kan ni. And Michelle pernah madah juga. Nya rasa bersalah sebab banyak perempuan banyak. Kita kan ada sia. Yes, So kita nangga get dah macam ya ada. Afgan, nya macam ya aja, nangga macam ya. Ah. Perempuan dah Betul. belum sampai tangan, dah nangis. Nangga Afgan. Betul. So dekat atas ya cintaku bukanlah, tapi apa yang kita dengar kat dari atas stage yang no macam ya apa. Ada juga lah yang wih ya supportive ada, tapi sebagai fan girl masa yang memang faham Okay, lah aku ada juga. sikit soalan. Apa hal nangis? Apa hal nangis? Excited, terpunang tidak kali. excited. Tidak excited. Oh, excited. Ya. Excited. Tapi sebelum ya kan Afgan ada tanya I'm gonna pick who girl yes. kan. Semua On stage, orang semua orang macam ya lah, antaranya kami juga. So maybe kami yang paling kali lah. So pilih naik atas. Okay. So, Yang ya. peliknya awak nangis. Okay lah. So masa saya hanya atas nya bersama dengan Afgan di atas pentas disaksikan oleh beribu-ibu wanita lain sambil Afgan menyanyi dengannya lah, pegang tangannya lah. Dia si Nasib mandi kita. setahun je si mandi memedah ya. Nasib Tangan si dekat nak pegang oleh santet Afgan. Si kena santet lah. Biasa orang. Oleh siapa? Afgan Ni kah? tu si bukan. Bukan dia si dak viewer depan nak macam. Ya, Sedar dia lah. bukan macam perempuan tu kena santet. Macamnya. Ya, kita tahu nanti kamu pakai botol kan. Tapi so far thank God kami okay. Oh, ya lah, Saya ya lah. Masih dekat situ, masih berlakon boleh. Betul. So lepas saya hanya pergi ke era. Dia interview sekejap, tanya apa perasaan dengan Afgan. Berceloteh juga lah mulutnya tu kat microphone tu. So dia offer lah jadi announcer part time hujung minggu. Patah punya minggu. Sebab masa saya student. Hanya belajar juga. Tapi disebabkan momen ya,
banyak pintu-pintu Rezeki. opportunity. Yes, rezeki Yes. terbuka dengan kami. So, Jadi MC. thank you Afgan. Oh, dari Afgan. Makasih banget. Makasih juga Ah. lah dengan abang-abang Ya. dan Kak Osha yang beri peluang yang Ya rezeki masing-masing Oh, namanya. betul. Kasih tahu rezeki kita. Nya pun si Rezeki. terfikir kena tunggal Afgan ke atas. Oh. Yang pun si terfikir dapat jadi announcer radio. Nya pun Oh. mungkin what's your cita-cita dari kecil lo? Sebenarnya. Sebenarnya. nya berubah-ubahnya ikut peredaran Antara yang masa. selalunya. Antara yang selalunya mau jadi doktor antaranya. Janganlah doktor tu. Ayalah dek. Doktor. Tapi belum mustahil. Betul. Masih boleh. Masih PhD boleh. doktor bah. Nya Cuma pelakon dulu. bah. Nya pelakon. Nya bila rasa boleh jadi doktor. Betul. Betul. Ha. Betul. Bila nya dapat watak dia tu, alhamdulillah aku jadi doktor. Jadi doktor dah asyik lama pun. Walaupun at least merasa lah nak Ah. pakai baju skripnya macam Kan? anatomi bahagian apa. Yalah. Pankreas. Ni tu ada cerita baru keluar lokal pun nak. Suamiku seorang doktor. Okay. Ya suami mek. Isteri lah. Ni. Nya yang jadi doktor. Kami yang jadi doktor. Iyalah, kita pun doktor juga. Suami pun doktor juga. Apa-apa lah. Faham, Ji? Kelak lama cerita ya. Okay. Okey lah. Kelak tengah-tengahnya. Okay Michelle. Lepas dia stop. Diam sekejap. Sambung study. Sambung tadi. And ada job-job juga keluar masa saya lah. Betul. Okay. So. Nak tanya. Momen masa kerja di stesen radio. What's Okay. your expect sebelum masuk radio? Pernah saya terfikir nak offer? Si. Tapi at that time kami pergi macam ni maybe pergi muda masih Okay, muda yeah, lah tapi macam rasa That time ingin masih explore 18 lah, 19 lah. Lagi miak gila lah itu masa saya. 18 or 19. Serius. Yang masih miak gila masa saya. So Memang antara- gila adik itu. insan-insan yang nangga kami membesar memang abang Wan lah. Oh. Rasanya memang orang pada apa naif Kan naif yalah naif naif lah, lah. Because sebab baru apa? macam baru explore dunia kali. Umur 12. Baru kira bawa habis sekolah menengah. Dan baru je start belajar ke universiti benda. Dan dah di offer ke radio. Bukan benda yang senang dapatnya. Betul. So Umur ya masa saya lah. Hmm. And then bila jadi announcer radio ya, okay lah, first memang banyak lah orang kritik. Ada dengar orang kritik sih. Tiap minggu kan kita tiap minggu ada ya. Bukan orang di office, orang di luar. Boleh je cerita Jam. apa je tahu tu. Adakah jam macam Saya dah semua Saya office. dah, Michelle lah ke keluar radio. sebab kami dekat era masa saya jadi announcer radio. Every week kita turun training bah. And then Betul. sebelum kita diriliskan untuk betul-betul on air, kita akan diberikan training yang secukupnya. Kayak ada test. Ada exam yang perlu kita pass baru dapat on air. On Which is bagus lah supaya kita untuk menyelamatkan kita daripada dunia kecaman. Senang sih jadi announcer. Senang mun minat. Yes. Mun minat and ada orang mentor dengan cara yang betul. So kami sangat bertuah sebab memang dijaga dan diajar benar-benar. Memang walaupun sometimes ada rasa lah, oh my god, tiap benda aku bola mesti ditangga, mesti dikomen, mesti dikritik. Tapi adalah untuk kebaikan diri sendiri lah. So kami memang Afiq akan selalu kritik lah benda ya. Ya benar. Okay. Jadi memanglah. Saya tanya soalannya tadi. Sebab masa aku jadi penyampai radio, biasa jadi penyampai radio tu nak jadi penyampai radio lah, nak jadi DJ lah. Yes, datanglah situ. Belajar. Bila ada mic, saya tahu apa kelakar. Ay, betul. Tapi kita ingat sih salah satu weakness Mac masa dekat DJ radio dulu. Jadi Apa announcer kami cepat panik. Ingat sih. Bukannya cepat panik. Semua cepat panik. Gelebeh semua. Mahal tak panik? Nervous first time. Bukan ada orang depan Nervous kita. lah. Tapi actually saya rasa because time-time kan baru fresh out of school, baru start. So banyak benda yang kami sebenarnya tahu pasal dunia luar. So bila kita buat jadi announcer radio tu, kita mesti tahu topik-topik and then general knowledge kita mesti sebenarnya luas. Sidak tukang poret sebenarnya. Ya. Betul. Betul. And then Betul. masa saya that's why pada kami naif because banyak benda yang orang cerita kat kami pun semua benda wow. So mau sambung macam siapakah? Mesti ingat siapa artis yang disuruh mula-mula disuruh interview on. Ya lupa apa namanya pelakon?
Pelakon lama. Oh. Lelaki. Ada misai. Ramli. Bukan. Pelakon lama ada misai. Oh. Semua pelakon lama ada misai. Apa namanya? And then after that kami macam si susah nak interviewnya sebab susah nak dapat have conversation dengan sebabnya quite serius. Bukan seriusnya macam orang lama dalam industri. Ni kami orang baru. Apa nak dikelakar? What's your favorite colour kah? Apa nak dikelakar? So macam pencapaiannya pun kami ada pola research. Dah research. Memang kita betul. Announcer tak perlu pola research apa semua. Dan bila jumpa dengan mau have conversation ya, okay lah, senang pada sit sama level. So nya pun sit soalan kami sit power dan jawapannya pun sit patlah power. Sebab nya set dah kan conversation ni mesti. Nya mungkin nak belajar lagi sebenarnya. Belajar belum. Tapi after that dah okay dah nak. After that producer bagi soalan. bagi soalan bagi apa orang yang di interview ya guest yang sama umur lah. So at least boleh. So at least ada chemistry. So aku nak share sikit lah sebabnya pernah interview orang pelakon lama. Aku dengan Afiq dulu pernah interview seorang kira macam satu Malaysia tahu lah, Chef Wan. Oh ya, laser lah. So kami dua interviewnya show untuk sejam, tapi nya pun kelakar ya lebih daripada sejam. Okay. Faham sih? Faham. Udah nak kontor ya Laser sikit. Nya kelakar. Osha ya. Si laju tak? Nya laju sikit. Nya boleh dikatakan berkaitan dengan Eminem. Okay, faham. Kan best kan macamnya? Memang best. Masalah medok, saya tahu sikit bila nak stop. Lampunya senantiasa hijau. Lampu merah saya dah terus. Lampu merahnya dah bilanya. Nya si diam semahan. Sebenarnya diam semahan. Boleh faham je macam ni nak. Makin panjang epak yang rasaku. Ya panjang lagi. Tapi masa ya jam marahan belum ada nak. Dah. Okay. Kita belum lahir dah ada semarahannya. Bukan semarahan, jam marahan. Jam marahan. Memang lahir dulu. Daripada geografi dah kita itu. Okay, pasal Michelle, habis dengan era you pernah the concert juga atas stage. Pernah, yes. Ya, first time kami berdepan. How you feel atas stage? Sememangnya nature kami memang first panic. Tapi bila dah ada dekat saya dah okey dah. Okay. Tapi ya adalah first time dalam hidup Mek berhadapan dengan 20,000 nak 20,000 nak 20,000 orang depan ya, stage audience. Daripada semua mereka kenal. Semua yang 20,000 semua kenal. Tahu kita mungkin lepas dia kenal kali lah. Sebab masa kita jadi announcer, kami Michelle Abrera. Dengarkan 96.1 di air. Nak ingat lagi. Realitinya yang laki semua suka. Yang perempuan terbahas. Sedar. Selalunya macam selalu kah? Kita ada experience kan perempuan Sedar. macam ni. Sedar lah actually. yang lelaki perempuan pondan yang semua masuk. Cik macam kita nangga dunia tu lumrah alam tu yang laki mesti biar dah perempuan tu biar dah perempuan. Okay. Gini. Cerita saya. Banyak seorang lelaki kacau. Mustahil seorang lelaki kacau. Banyak. Jangan anggap kami. Kacau. Ya, crush on you, mbak dating, DM. Mau pada sedam. Ada tapi layan lah. Okay je. If friend layan lah. Friend lah. Artis, rakan-rakan artis. Banyak. Pernah si try. Siapa try kami kah? Si rakan. Boleh pada. Nya try. Rakan artis try pun dia boleh pada. Ya. Dia tahu kedak siapa nama penyanyi ya Bruno Mars dengan nak Korea. Bruno Mars masih try nak orang Korea ya. Macam mana kira faham sih cerita aku. Faham sih tu orang. Faham. Masalah memang tapi tok happen dengan kita kah? Saya dah. Apa nak dengan aku? Macam tu. Sebab muka kita macam Bruno Mars bah. Mak dah tu aku kena Bruno Mars. Dia tahu tes kita Korean. Bruno Kami boleh keluar. Kita tahu adalah apa sesi perkongsian nak. So Bruno Mars aku Bruno Zuhal. Datang aku Bruno Mars. Planet Mars pusing aku belum apa tahu sih. Aduh. Bruno Pluto lah. Dia tahu pernah terjadi dalam hidup ke macam ada rakan artis tu nak try tapi kita reject. Faham sih?
Mau aku lukis lagi kan? Okay lah. Soalan simple untuk Michelle lah. Dalam 100 lelaki mencoba Michelle, berapa banyak dah kena tolak? 100 Semua. Tukar soalan ni. Ya namanya poret on kita. Ya namanya poret. Siapa. Kita tahu lah. Memang tahu lah cerita. Memang tahu lah. Ada lah yang mau try. Habis era Michelle sambung belajar. So rindu sih nak balik ke era. Ke radio lah Rindu juga. Rindu Tak lah. Tapi macam benda-benda macam tu kita sih boleh disebabkan rindu terus masuk. Mesti everything kita pola mesti ada komitmen. Kita sih boleh macam apa macam ni orang pada suam-suam kuku bukan nak macam apa peribahasa Abang Wan. Macam si boleh alang-alang lah. Macam just sebab rasa rindu esok mai pergi. Kayak macam si sampai sebulan on air belum build content, belum build show radio yang strong dengan yalah identity show ya bukan tipu nak show sebab every time kita on air kita akan diberikan segmen kan. Segmen yang kita perlu build fan base semua lah. Content, what kind of song, what kind of content yang kita mau produce for our segment every time macam ya. Benda yang perlu time untuk build. Jadi bila kita mau venture benda macam ni mesti make sure kita perlu ready benar-benar untuk bagi aku Michelle sangat bertuah. Sangat bertuah. Dia habis belajar masuk radio. So terus dapat pengalaman dia bah. Betul. Ada orang ingin tapi tak dapat. Yang si terfikir pun dapat. Kan umur belasan lah Tamia. Masa ya. Umur belasan Tamia aku penjenayah ho. Tamia. Kau pelakon juga kau. Siapa tahulah pasal kami. Masa berlakon nak. So berlakon penjenayah. Bang, kita bukan banyak followers kat TikTok ke bang? Takkan hashtag abe alias abe bro abe. Yang orang lain yang pelandok tak serupa. Okey, teruskan dengan soalan. Si patut. Ikonik gila rambut tu bah. Michelle. Berlakon dalam banyak otak ni Michelle suka. Yang Michelle macam wow, I like this characters. I like tapi favorite kah all? All. Okay. Keteki I like I like keteki. Okay. Semua lah. Yes. Yang susah ada semua susah ada. Tapi kami ada favorite. Okay. Yang like bila mak fikir if I have a chance to do it again, I do again. Which is Delivery Girl sebenarnya dekat TBS. Mbak motosikal. Betul. Bukan mbak motosikal je. Mbak kereta manual. Manual antik je kereta ya. Tapi best lah sebab adalah 13 episod drama and then diberikan kepercayaan macam saya dah interview dulu ke saya dah maknanya macam every episode cerita ya ada challenge yang lain-lain sikit and then after producer macam saya dah interview dulu like can you do it. Dapat sih. Faham. Macam ya. Sebab mun tanya memang orang pun kemana I cannot. Pandai mak kereta manual sih mun ditanya. Masih berani. Ya macam tu nya nanya macam beberapa hari sebelum shoot. Bukan. Selepas. Macam tidak dapat kereta ya nak baru tidak tanya. Kita nak shoot pakai kereta ni. Dapat drive tak? Dah. Kita dah dapat macam ni lah nak. Then try lah like 30 minit sebelum shooting try. Nya adalah kereta ya. Kereta Mercedes like lama yang pun brake bukan handbrake, brake-nya dekat tepi tu tarik and pusing. Yes. Antik. Dah jual antik. Kayak kamera di rig dekat depan kereta ya. Disuruh mbak dekat Jalan Matang. Time jam dengan seorang pelakon dekat belakang Abang Abdul Aziz tengah berdialog. Dua jalan kereta. Mbak kereta manual ya. Kami rasa macam last mbak manual masa ambil lesen. Ya last manual. Lepas ni pakai auto. Tapi selamat. Kereta pun selamat. Semua selamat. Kamera semua selamat. Pelakon dekat belakang selamat. That's why you want to do again lah. If dia peluang untuk benda ya. Yeah, I feel like sangat thrill. And then masa casting ya, nya ada pada, nya ada nanya. Pernah bawa motor tak? Bukannya nanya macam pandai bawa motor sih. Nya dah pernah bawa motor tak? And then I say pernah.
Pernah, yes. Like my experience is mbak skuter, mbak motor dekat kampung. So macamnya complicated. So bila shooting ya, motor yang diberi ke kami is Vespa lama. Vespa lama yang berat sebelah ya. And then kami like that time quite now ada cabi sikit, tapi time ya milus bah, kecil bah. So macam Vespa ya sifat content weight kami. So every time stopnya akan kelak tanya producer minta behind the scene cut macam ya. Sometimes berdialog atas motor ya mesti ada orang tahan tepi. Itu kecil gila kah? Milus itu lo. Milus lah dulu. 45 kg macam apa? 48 kg. So that's the first pelakon ataupun no, that is my second drama lead as a lead. First? Hope Finds Love? Ya, That one dah masuk ke? Apa? That one kah yang masuk Hope Finds Love. Hope Finds Love masuk ke Netflix nak? No. Netflix is film. Ada memang ada satu drama ya yang masuk dalam Netflix. No, that one I jadi kru. Bukannya kah? Oh, betul-betul ada satu episod, sorry. Come on, yeah. Apa cerita apa tu? Cerita Melayu. Sarawak juga. Apa nama cerita? Tili-tili cinta. Tili-tili cinta. Okay, pernah dengar. Kami muncul dalam like 1 or 2 episode. Ya juga. Tak lupa. Ya firstnya. And then second nanti Hope Find Love lah. No, Hope Finds Love loh. Oh ya first. Dekat ya bawa Tili Cinta. Yes. And then yang ketiga is film. Delivery Girl. Delivery Girl loh. And then ada telemovie. Okay. Oh ada banyak lah. Ada 10. Dah sampai 10. Belum. Dalam 10. Belum Gi. Dalam 10 pun belum. Belum. Maybe Lebih satu be. Dia be. Lebih dari satu. Lebih dari satu lah, boleh lah. Belum. Kelak dah sampai 10 dah. Boleh juga kelak interview lagi. Lepasnya macam ni. Macam ni boleh kena offer jadi pelakon filem untuk Tek Kang. Apa macam ni jalan cerita. Aku dah tahu jalan cerita kacak sebenarnya. Tapi plot twistnya kita nak dipulah ke Netflix. Ke Netflix Macam ni jalan cerita kita. Siapa dulu? Bukan. Jalan ceritanya dapat job ya. Dapat job tak? Dapat job. Kami fight. Nyak lagi dulu. Mestilah sebab kami dapat tahu ada peluang. Macam ada production house tu akan pola filem, shoot filem dekat Bario, which is kampung kita. Kampung kami. And then akhirnya mencari wanita 20-an boleh kelakar bahasa Kelabit. And then kami boleh kelakar bahasa Kelabit bah. Kita nampak bahasa Kelabit kah? Yes. Kelabit. Dah nyak boleh kelakar bahasa Kelabit be. Kami dibesarkan oleh Datuk. Aku Melayu boleh kakak Iban. Nemu aku jago Iban. Nemu. Mit lah. Kayak Mayu lah. Mit je. Okay lah, sama lagi tau. Mit. So Kelabit boleh kakak Kelabit. Then tak fight. And then menepati lah. Tapi that time sebab Sida mau explore choice juga. And then kami faham lah dari segi marketing mestilah Sida mesti cari heroine yang power lah. Yes. Power experience. Sebabnya pun watak bukan watak biasa-biasa. Wataknya sangat kompleks lah wataknya. Yeah, straightforward. Yes, complex. And then of course kami akan filter-filter. Memang Sida akan cari pelakon yang banyak followers. Yang aktif kat social media. Which I understand sebabnya akan membantu boost marketing. So yang bila casting yang open kami hantarlah dia pun. And then bila mek tahu tidak boleh lagi casting. Cari watak yang kita apply dia. Apply. Hantar lagi lah. And then after that buka lagi casting. Sebabnya malah keluar bah. Malah je casting yang sama. Malah je casting yang sama. Tapi tidak sifat juga pilih-pilih. And then hantar lagi lah sampai like 3-4 kali. 4 and a half. Yang kali kelima nya dah halfway and then tidak pun macam I've seen your casting too many times. Malah kita macam mana lah. Fightnya tadi. Fight lah. Macam I can do it, Macam mau convince Sida like please pick me because I know I can deliver the role. Susah I am very easy to work with. Yeah. Susah sih. Apa yang susah? Menjalankan watak ya and menjalankan this film. Yes, nya sesenang yang disangka. Ya, tapi kami dah expect lah sebab memang
bila diberi brief ya, and then bila kelakar dengan director, kelakar dengan producer, dah tahu apa yang saya expect. So mentally, and then sikit juga watak tu and film tu agak sentimental dengan kami. Because kami dibesarkan oleh, I think you know kan, sebab you know me kan. Kami dibesarkan oleh Datuk dengan Nenek. Sangat rapat dengan Datuk. And then yalah kampung Datuk Mek. And then after that, my Datuk pass away during COVID. So benda tu I just macam in my heart lah, for my niat lah. I wanted to do it untuk polahnya banggaan kami. Walaupun rasa ada situ. So at least I carry his legacy macam ni. And I also do it for untuk my culture, my heritage. Watak hidup lah. Watak jadi hidup. Disebabkan kawasan tu mana. Betul. Kampung halaman. Yang memang original Sabahan. Oh, ya lagu. Ya lagu. Original Kelabit lah macam. Sudah banyak orang Kelabit tu. Kami orang dah, ya dah. Bahasa kami orang pun dah banyak orang mau dapat kelakar. Mana? So I thought macam okay, if I dapat role tu, at least I boleh macam somehow present the bahasa. Present and also preserve bahasa ya. Betul. Maybe my anak cucu-cucu nangga next time comes like Dia belajar lah so, rasanya. boleh sikit dialog bahasa Kelabit. Sikit dialog bahasa Kelabit. Naam, ya. Kau tahu apa naam? Minum. No. Apa? Tidak. Oh, naam. Tapi ibu like si perlu dialog title je tekang ya. Maknanya pelangi pak dalam bahasa Kelabit. Oh. Even kami yang ngaku pandai kelakar Kelabit ya. Si tahu apa tekang. Si tahu apa arti tekang until ada orang padah. Tekang is actually pelangi. Oh. So banyak bahasa-bahasa ataupun perkataan-perkataan Kelabit toknya dah lama. Lama sudah pakai. So, ya antara bahasa legend Sarawak. Betul? Bahasa legend. Kayan, Kenyah, Kelabit, Sebub, Penan tu antara kaum legend. Ya, ada gig kaum-kaum yang ada gig yang dalam-dalam ni nak. dalam. Betul. Tekang lah. Oi, bertekang hari. Kan? Jahit gila bunyi weh. Jahit gila. Jahit gila bunyi. Biar bahasa Kelabit je kelakarnya. Kita ada nanggal dalam filem ah. Belum. Yalah dengar kita padah di Netflix ada teh. Kelak lah mek nangga Blood Brother nama cerita nak. Salah cerita. Asal kita ya aja. Sokong kita filem lokal. Okey. Ya. Mesti nak time sana smart motosikal lah. Kita melimpas sekejap kan? Ada. Time yang bertekang kau pari. Okay, yang Blood Brothers kedua kali. Ketiga kah? Depan kah? Depan-depan kali nak? Lupa je kami. Okay. Then satu pencapaian terbaik untuk Michelle is tercalon dalam anugerah Festival Filem Malaysia sebagai pelakon harapan wanita terbaik. Pelakon harapan. Si terfikir kan benda yang sebelum tu macam serius aku dapat top 5 lah. Sebenarnya sampai kini top pun kami still macam nasi. Macam serius. Walaupun hakikatnya kita tahu FFM tu Festival Filem Malaysia tu adalah macam Oscar untuk Malaysia. Walaupun tercalon ya nasi. Woi, ya profil terbesar dalamnya punya resume-nya. Betul. Bagus lah. Hashtag FFM 34. Ya. Dah start dah. Berapa orang kita orang yang tercalon dalam kategori ya? 5 orang. 5 orang. Top 5. Top 5. Top 5. Ya top 5. Dalam kategori I think total 16 dalam salah satu artikel lah. Yang pada 16 orang tercalon. Ya, antara shortlisted and then top 5 is. Dan kita antara orang Sarawak dalam top 5. Betul. Tahun tu actually untuk filem FFM 34 tu, a few pencapaian filmmaker Sarawak. Macam pengarah harapan pun ada yang Josh Tekang ya. Yes. And then antara fotografi yang terbaik ada sikit filem tu You Are My Son. And then it was shot dekat Cebu. Filem Cina. Okay. Dan apa ya? TVS pun ada juga short filmnya tercalon juga dalam Contributor saya dah antaranya lah. Ya,
Yang tercalon top 5 pun kira syukur sebenarnya. Yalah. Kita ada berebut dengan orang lain semua. Oh, menang kah, kalah kah. Dah masuk tercalonnya dah. Oh, Alhamdulillah. Okay lah. Itu lah actually first time kami mengaku. So rasa macam gini awak dah macam Lagi satu. Gi awkward dia Lagi macam awkward. nasib. Penas tu. Mau pada kelak orang pada aku riak. Hai. Kan? Benar. Terfikir lah. Benar. Aku ni pun. Aku rasa aku famous nak. Si angka aku famous. Tapi aku madah dengan orang. Aku tu famous. Macam lain segenap. Macam awkward. Faham kau tu tiba-tiba madah aku famous. Nah, betul sih betul. Ya, dialog dalaman. Dialog dalaman kita betul. nak, yes. Jadi kita nak madah lah. Yang tahu je tahu. Betul. Sebenarnya kita orang mesti faham perasaan orang. Okay. Tahniah pada mention. Thank you. So next year mungkin ada target something lagi lepas tercalon top 5 tu kan. Lepas kelakar dengan Abang Afiq tak lah. Yang macam membakar semangat memang masuk dalam action. Nasi. Dekat orang duk bertengkar tu. Yes. Dekat memang macam. Ngam. Boleh. Dah selalu tengkar dari dulu. Jadi inspektor kah? Semua mau jadi orang jahat. Ngam. Ngam kah? Ngam. Wah. Perlu latihan lagi lah. Betul. Perlu latihan lagi. Okay Michelle, kita nak tahu lah. Michelle pun dari sudut lain lagi. Ini tahu. Michelle seorang yang apa di rumah? Garang kah? Pendiam kah? Masuk bilik terus kah? Bising kah masuk rumah? Jadi masuk rumah selepang kah atau kipas kah? Apa atas kipas? Ni tahu datang rumah apa? Masuk rumah selepah tikam cleaning atau kipas. Ni kita tahu. Tapi ya skill lah. Kan? Skill. Pasal apa? Nya dekat rumah kan semua lah. Semua. Actually pernah lah jamulah. Sebab ada berapa adik-adik ah? ada seorang abang. Tapi ada banyak cousin. Cousin which I rapat jual lah. Berapa orang adik-adik? 2 orang je? 2 orang je. Banyak cousin. Laki perempuan sepasang. Rapat. Because kami kan dibesarkan oleh nenek Datuk Mek. So membesar sama-sama dengan cousin lah saya. So dekat rumahnya memang jadi ceria lah tu. Suka masak? Okay. Memang bila jika suka masak, dia makan juga. Betul. So adakah Michelle tu jenis orang yang depan orang lain, belakang orang lain? Dalam dok muka kah? Fake screen. Sejalah. Nya dekat screennya lain, belakang screennya lain. Ya namanya berlakon bang. Ya ada tak? Ada macamnya. Like that kan applicable sih. Ada berlakon kan depan lah. Memang lah berlakon watak lain. Tok bila kita dengan kawan-kawan kita agak dengan cousin kita agak. Entahlah, tok macam perlu interview kawan mek je. Okay, kita sama kawan sebab kami sedar lah macam kita akan kawan mek kan. Ya, kami sedar lah complicated gila. So kan saya dah fikir sejauh adakah kami lain dengan orang biasa. Kita adakah jenis yang suka ambil jalan senang ataupun jalan yang sukar untuk mula something? Contohlah. Contoh. Contohnya macam tu. Kucing kemiri ambil masa 9 jam. Tapi kita lebih mau berenang, makan laut. Pergi ke ambil dalam 24 jam. Faham sih? Mau kelukis lagi kah? Faham sih? Kita ada sih ciri-ciri ya. Benda yang senang tapi kita mungkin suka nak menyusahkan benda kah? Menyusahkan diri sendiri mungkin sih, tapi macam mungkin menyusahkan orang adalah menyusahkan orang. Menyusahkan orang ataupun diri sendiri mungkin sih, tapi macam I like to explore barang. So tapi tanpa menyusahkan sesiapa mana-mana pihak. Tapi mu niat macam contohlah pergi Miri pakai bus 9 jam compare dengan flight lah. Tak mungkin jangan berenang lah. Jangan kau fun dia pergi ke flight. Flight kah. Nya depend dengan apa mission ataupun target mate at that time. If kami macam berserabut and then perlukan masa untuk healing dan fikir ataupun tengah tulis skrip kah, tengah tulis lagu kah, perlukan buffer period yang untuk termenung. Memanglah ambil bus. So sih. Ngam. Perlukan kami untuk melukis? Boleh je. Ngam. Okay Michelle, ada sih pengalaman mistik yang boleh kongsi? Pengalaman seram kita. Selama tak berlakon kah, luar berlakon kah, kita di kampung dok kah. Di Bario kan ada juga. Di Bario ada tapi bukan kami. Bukan kami lah soundman masa saya. Serius? Serius. Oh masa kami tengah pun syuting? Like
Masa tengah syuting. Okay. Kami pun macam bukan main di awal-awal ya, macam Bario is a nice harmonious place, very safe. Masalah kah? Okay. Safe environment, very harmony. No ghost. No ghost. Disebutnya lagi. No ghost lah. Si pernah ba? Sebab memang besar pergi siap. Masuk hutan pas semua. Macam saya dah experience mistik bah. Chicago lah. Tapi salah satu kami orang pun scene ya. Malam bah dekat outdoor. Okay. Sejuk, berangin apa semua. Then soundman ya macam ada dengar apa, masih ingat lah. Tapi benda yang macam menakutkannya. Berbisit kena kah? Ataupun mengilai? Rasanya dengar suara director. Tapi director si kelakar. Musik silap kelak tanya. Something like that. Mengilai saya dah. Just dengar double suara lah. Tapi director depannya. Musik silap lah nangga. Tapi director si kelakar. Tapi suaranya tengah. Tengah live. Ya bukan playback apa. Tengah live. Terus demam lah. Demam sedanya just end macam ni aja, and then like habis shoot tu semua baru cerita keluar. Nyitok lah. Nyitok bah macam. Tapi nya director tahu dengan producer on spot, on set saya. Kita takut lah. Then lekat dah rap, then baru sudah cerita. Mungkin like supaya si menakutkan orang lain. Nama aja. Kita sedar lah. Saya dah kena. So far kita jadi hantu. Kami jadi hantu. Belum ada lagi watak ya. InsyaAllah ada lah, insyaAllah. Adalah sekali. Okay. Kita jadi hantu. Casting. Okay. Okay, anyway, kami jenis yang sensitif benda-benda macam tu. So I guess I quite lucky. Tapi pernah sekali ya, experience paling menakutkan dalam hidup Mela, which is saya tengah, kami masih ingat Christmas ataupun gawai tengah di on the way pergi Ngabang. And then that time dalam kereta ada 4 orang. I was driving lah. So memang happy. And then saya pakai map, Google Map. But malam bah tengah cari rumah member seorang. Dekat area Batu Kawah, ingat. Tapi rumahnya agak jauh. Kan Batu Kawah quite big kan. Ada satu area tu mesti ingat jalan. Sebenarnya tu dah masa study dulu. Okay. Masa study, and then orang cari, and then tiba-tiba boleh hilang sebab masa saya that area developing, soalnya ada jalan hutan and jalan perumahan yang boleh convert tiba-tiba ke macam jalan tar, dan tiba-tiba jadi hutan. And then that time we masuk dalam satu tempat tu, just jalan raya biasa tu sih, and then nono je dah dalam hutan. We like so freak out sebabnya macam si nampak dekat belakang gelap, and then sebab Mac drive kan, and then depannya is just rumput, no tracks, rumput tinggi, dan macam sesat ke kita tu, tapi dalam map is betul. Jalan. So straight jalan, and tiba-tiba rasa kaki that time rasa macam bukan kejang. Asyik tu macam nembok pada perasaannya. Macam ada orang main bulu kaki tau sih. Macam Okay. So tengah driving, memang tengah kelakar. And then after that I rasa macam kena kaki. And then after that kawan Mac dari bagi belakang tiba-tiba senyap. Dan I rasa benda yang dekat kaki nya bukan angin. Tahu macam mana pada macam bulu kaki tiba-tiba macam ni. Okay. Then I rasa macam kena tok. Why my kaki dalam so then kawan Mac dari belakang cuma. And then orang pun macam sini orang tu. And then after that lalu, and then ada satu rumah kayu dekat left side tu. Rumah kayu yang ada macam tulisan, saya tahu tulisan apa ya, tapi yang warna putih. Macam Jawi macam ya. Tapi bukan Jawi. Tahu lah, I tahu gila sebabnya tulisan something lah, si faham lah. So macam masa saya macam kan saya ada track. So kita tahu basnya jalan ke si. Jalan ke si. So tapi I just panic. So macam I langgar je, and then terus reverse and then ciao. Dapat reverse. Macam ni apa, macam stop, macam top, and then macam masa saya kita si panjang gila sebab pakai Myvi masa saya. And then ciao terus lah. Padahal kawan tutup mulut. Because I don't know, that time just automatic. Semua ada gelabah, semua because pedi. Orang tengah happy, tengah berloya, tengah bergosip apa semua, then tiba-tiba je gelap, and then tidak macam tengah naga each other So I was the one yang fokus dekat jalan. And then tiba-tiba jalannya jadi macam rumput. Kan set the track.
width lah. Tapi just dalam map memang straight. Okay lah, straight. And then after that, rumput tinggi. then tiba-tiba semua orang diam. Semua orang macam fokus. Macam dalam movie je. Macam semua diam. And then I rasa macam kaki gelik-gelik macam ya. So I tanya lah macam, kenapa kaki aku rasa, that time I was speaking English lah. So why my leg like this? Oh my god. Macam ya. After kawan mat dari belakang. Yang disebut. Dan orang macam terus panik. Turn lah cepat-cepat. Oh ya, your pengalaman lah. Yalah, yang paling termistik, yang paling ngutik. Yang paling ngutik lah. I think the only one. The only one, ya. Dia bagus lah kita beruntung dah macam ada orang tu mudah dapat nangga. Yes. Benda beli tu. Banyak kawan macam ni. Bagus juga lah kita. Mungkin kita dapat nangga, mungkin tak mendalami wataknya. Contoh kita nemu peternak. Mesti kita nanya dengannya. Macam ni kau dalam. Sempat kau nak tanya, nak berleput dah. Ni tahu sebabnya minat berlakon bang. Orang minat berlakon tu suka bertanya dengan benda pelik-pelik. Kami kan ngajar orang berlakon. Betul. Yalah Tek. Baru mengingat. Okay Syel. Tapi adalah untuk yang ngutik-ngutik Hans macam lah. Tapi si juga bermaknanya kami saya ada pengalaman ngutik lain lah. Banyak je yang pernah ngutik yang safety dik pun. Okay, ngutik. Kami lebih takut kepada manusia daripada hantu. Okay, boleh cerita mau tahu. Janganlah mungkin agak. Untuk episod seterusnya. Tosi. Untuk mendengar. Saya habis bercerita ke lah. Betul, saya habis. Ceritanya panjang. Ni dalam cerita 3 hari per hari baru habis lah. Boleh lah. Jangan lupa kami pernah jadi radio announcer. Okay, dia cerita ngutik. Pernah kena kecam sih. Selamat kita. Dan kecaman yang kita rasa macam, gila lah kecaman tu. Dikoyak lah, nang koyak habis lah. Salah satunya. Macam untuk pekerjaan atau selama Mac kerja saya dah. Cuma macam mungkin kesilapan Mac sendiri kena kecam, yes. Disebabkan, boleh cerita kasih tu. Sebab dah settle lah. Baca kita tu. Poret. Masalahnya benda yang dah settle and then dah settle and lagi then mau berungkit. Yeah, jangan berungkit. But I can boleh detail lah mungkin. Cerita aja. Ceritanya adalah pada satu hari. Mic tu pandai hidup bah. Cap. Kenapa kau nak kontrol mic tu? Aku sebenarnya sih tahu cerita saya tu. Okay. Mungkin lah kepada orang yang mungkin kami boleh beri macam keyword. Macam hint. Kami boleh beri hint lah. Mungkin siapa yang macam dah kawan dengan kami lama ke ataupun follow kami lama ke, mungkin dia tahu kes kami dengan ikan tongkol. Tapi yang kami ngaku lah kesilapan pun because kami macam terlampau ikut emosi dan kami ada sesuatu yang happen dengan kami satu petang tu. Niat memang tolong tapi mek rasa macam at that time lah macam benda yang kami mau tolong orang and then benda yang macam out of control. Then bila out of control so at the time lah, this is my POV, I rasa macam kami kena scam. So manas. Mbak emosi tulis status. Tapi like macam bila kita tulis status tu sebagai seorang yang sepatutnya lah berpengalaman dalam bidang media tu patut pandai nak kawal dan mengatur ayat lebih profesional dan lebih senang dibaca dan menjaga hati perasaan. Tapi that time kami kita belum lagi miak dia pun emosi. Darah panas. Darah panas. So that time I tulislah perenggan dengan gambar-gambar apa semua. Tapi mengambil macam ni, like si concern benda yang boleh effect sebabnya mungkin adalah family orang ke. So dia kira macam buka aib orang. Padahal boleh pola settle benda ataupun boleh mewar-warkan dengan cara lebih profesional lah. Profesional dan lebih lebih senang lah. Lebih seek lah terlampau. Masa saya quite agak memprovok lah. So anak-anak bah. That time. Oleh ikan tongkol lah scam kita yes, yang pakai tongkol scam pada masa ya lah. Tapi nya ada sebab pun.
So that time kami kena kecam because kau-kau nang kami si pernah macam benda yang rasa macam wow, and then non-stop disebabkan family. And then mas saya dapat juga threats. Apa threats? Gutan. Yes. Dan dia kecaman yang paling teruk yang kita pernah. Yes. Masa. So I understand. Famous nama saya. Famous nama saya. Famous ki. Tambah famous ya. Tapi orang pada benar lah macam if famous disebabkan sesuatu yang si bagus adalah sangat cepat. Betul. Nang minit je. Betul. Selamat. So kami sebenarnya. Ya contoh lah. Kami sebenarnya kena kecam. Contoh lah. Ayakah? Sebenarnya. Pada time ni impactnya sangat besar sampai apa lupa. Kan kami pernah jadi radio station. Kami pernah jadi banyak benda. So company-company pun kena tag dalamnya. Efek pun terpaksa reply. Dan ya banyaklah kerjanya. Semua si berhenti orang call masa saya. Oh my god. Podcast. So macam that time banyak option adalah untuk either report polis ke sebab dia dah ada live threat dah. Live threats apa report polis ke ataupun mau keluarkan statement ke, tapi benda yang sebenarnya kecil je. Nyasik lah merugikan lah. Sebabnya tadi sebab kita dah mula post pindah semua. Ya mulanya meletup kan. Betul sih. Mungkin tak diam si layan, mungkin si meletup. Betul. Tapi if I were to mau engkah post status, yang mesti dengan ayat yang betul dan tujuan yang betul. Kadang-kadang orang salah faham baca. Yalah. So nada orang baca mungkin sama. Betul. Kita mungkin tak baca cara lain. Michelle ikan tongkol. Dan lah aku akan cari siapa ikan tongkol lah. Okey, cerita sedih Shell. Sedih kah? Sedih. Ikan mati tongkol lah. Saya dah lah, datuk je lah. Masa saya COVID bah. So nya pass away sebenarnya bukan disebabkan COVID. And maybe heartbreak. So adalah masalah family kan. So okay. And then kesihatan juga merosot, and then time apa yang COVID kita lockdown. Lockdown stress lah. Stress sih juga lah. Cuma macam bila orang tua sakit ke, mestilah anak-anaknya mesti because of lockdown sih dapat. So benda ya macam actually me-worsekan condition. So kami adalah salah seorang yang dapat merasa funeral buat majlis pengebumian. Tahlil lah kata orang. Tahlil lah masa COVID. So sangat sedih, sangat lonely. Padahal banyak je cousin-cousin, mazan-mazan family yang dari jauh-jauh mau datang. So, even anaknya, which is anaknya pun tidak dapat datang. So it was like macam until now kami rasa benda yang incomplete. And then masanya pass away pun is masa yang kami sedih. Masih sedih, belum graduate. Padahalnya yang actually menyara kami. Panjang memang besar. So nya sifat nangga what I am today. Kita belum kita sempat nak membalas balik budinya lah. Seberapa rasa macam si cukup. Si sempat. Seberapa rapat kita dengan nenek ngatuk kita. Nenek ngatuk nangis lah. Tapi silah dah kuat lah. Dah tabah dah. Seberapa rapat daripada macam ni kisah suka duka atau kan. Kami dibesarkan tidak bah. Kami adalah cucu. Okey. Memang dibesarkan tidak. Dah cucu kesayangan tu anything yang minta semua ini beri. Betul. Sama macam anak aku. So nya adalah macam father figure dalam hidup. Dan nya adalah orang yang sifat nanggam sakit. Okay. So si tahap kasih sayangnya. Si semua orang dapat rasa. Betul. So kami si pernah rasa macam kurang. Happy aja. Happy je. Walaupun kami si dibesarkan like mewah. But nya always make sure bahagia lah. Mewah si membahagiakan. Betul. I mean like si lah senang gila. I know. Ya sederhana. Tapi rasa macam Bario lagi. Tempat sejuk. Pergi nak pergi. And then nya macam petani. Nya pencen jadi petani. So like nya show me way of life lah. Nya pencen. Nya dah pencen. Datuk bah. Apa nama pencen apa maksudnya? Nya dulu kerja agriculture.
So memang lifetime-nya memang nya orang Bario, bayangkan. Okay. And Olah then, padi. yes, padi, everything. Dam, wala. Dia Nya memang pergi, lah. yes, nya pergi kampung-kampung untuk membantu Barang kampung orang kampung untuk tanam. yes, tanam, and then apa baik pulih ataupun build water system untuk kebun-kebun. Oh, kira memang orang apa orang mana? Pertanian. Ya, Bukan. Mun dalam kampung katanya orang yang diharapkan lah. Macam mana? Ni sih apa-apa macam pipe bocor pindah tapi semua. nya banyak merantau lah sepanjang hidupnya. Like bukan merantau kah? Merantau lah. Like go here and there untuk membantu. Biasa aku teringin lagi. Pernah ikut merantau. So benda by the time I was born nya dah pension. Tapi yes, nyambat kami everywhere. So ya cerita lah. Cerita, what's the story yes, yang you tapi ingat sampai ni tu? Ceritanya yang you ingat sampai ni tu. Apa yang dia sebutkan? Macam masanya kecil, haunya pergi study, haunya jumpa my nenek. My nenek kan Bidayu. Haunya jumpa my nenek. Dari sini Bidayu. Serian. Oh, jauhnya. Dekat gig daripada Bario. Serian bah, Bidayu Serian. Sejam je dari situ. Memang. Nya pun di Bario. Yes. Bario bah. Bario ininya Bario kan, Serian sejam. Kan yang merantau. So nya macam station sia situ. Okay, faham. Banyak benda lah. Kan yang macam grow up as I don't know what you call, like orang pada orang kampung sini. So nya memburu, nya pandai memburu, nya pandai memancing, semua benda macam ni lah. Cuma mun tak tanya kami apa regret yang kami apa regret mek lah. One of it is kami si ambil ilmunya. Sebabnya tahu banyak benda, like how to build a dam. Mungkin lah munnya masih hidup now. Belajar. Kan kita tahu trend is ada land yang apa? Ikut sustainable, off grid apa semua, nya akan like ya. Uish. Nah, si belajar. Kan. Nya dulu ada ayam, ada kebun getah, ada tanam padi. So kami sempat merasa membesar di kalangan-kalangan kebun-kebun dan lifestyle tu. I pernah toreh getah, I pernah tanam padi, I pernah ambil hutan, pernah camping di hutan, memburu asyik lah sebabnya pada too dangerous masih kecil. Orang kampung tu. Hanya ajar mek panjat pokok. Nah, masih pandai? Masih, tapi kini tu kan macam dah. Masih pandai panjat pokok? Masih. Kira ajar macam nemok cari durian pagi-pagi, camping ke hutannya, tunggu bunyi durian gugur macam ni. Kira Michelle tu jenis yang lasak juga lah sebenarnya. Village girl lah, village girl. Yang boleh dua-dua. Yang bukan delivery girl ni tu sebenarnya. Oh ya, bukan. Dia village girl. Paling bagus ada cerita ya. Betul. Kan? Mula village girl ambil sikit Michelle tu. cerita apa so? Kan ni? Boleh sikit dah. Producer? Okay. Steady. Okey dah kita sampai hujung dah tu. Dah kah? Dah. Ya, tik mun mau cerita panjang sikit lah. Mungkin lah kita tunggu. Kita tunggulah Michelle datang satu lagi dengan Mbak Anugerah ke. Anugerah waktunya Mbak Anugerah ke lah. Yes, dapatlah kita kelakar lagi. Saya dah anugerah kita sekian anugerah. Ataupun mun kita orang ada topik. Boleh je. Boleh padangan what? Dan Abe Boy DM-nya dekat Abe TikTok. Boy dah bagus. Bro Abe boleh DM-nya ke TikTok. Okay, thank you guys telah menonton kami selama tu. Untuk episod kali tu cerita pasal Michelle Lungan. Yang saya tahu Michelle Lungan, Mesti tahu Michelle Lungan. Ya tadi ceritanya tadi. Michelle, dalam berkenalan lah ya. Kata-kata sebelum kita berakhir, kata-kata untuk penonton-penonton, adakah words untuk tidak kayak follow your sokmed lah, mau sudah follow. Ya, boleh tonton filem Tekang di Netflix. Ya, untuk starter. Macam Neja. TEGKANG. Ting. Ada keluar poster. Tekang. Zas. Toke. Follow kami di Toke cicak. Macam sama bunyi. Tekang means pelangi. Jadi lepas tu kita boleh dengar pelangi. Bertekang hari. Bukannya bahasa Sarawak. Kita boleh dengar biarkan. Pulang ni kita akan bertekang hari tu. Ayat mau. Macam lain lah. Okay lah ya. Maksudnya tapi it's okay. Kita embrace different language, different meaning kan. Faham. Kita boleh follow kami di social media mau. Dan mau lebih berkenalan, mungkin boleh kita boleh adakan session podcast tu lebih kerap gina. Boleh. Asalkan kita orang provide topik yang best. Boleh. Dan orang just memang sedia aja. Ya, dan kalau orang just orang kita
Entok adalah podcast dalam bahasa Sarawak. Yang pertama. First. Sarawak. Jadi tolong support. Sebab tanpa support kita orang. Siapalah kami. Betul tapi benar. Seriously. Betul tapi benar. Okay, betul tapi benar. Thank you so much Michelle Longan atas sudi meluangkan masa dengan kami orang dua untuk podcast kali itu dan guys, kita orang sampai ujung tu, thank you juga. Yes. Sebab sudi mendengar. Berapa jam kita berceloteh? Dalam 3 hari tu. 3 hari lah. Okay. Penutupnya, beritahu orang semua jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Podcast TV dan follow medsos yang ada. Yang ada warna biru, ada nama podcast ya. Orang just follow je. Punya tang warna merah belakang podcast kah apakah namanya ya bukan. Okay. Jadi apa-apa pun pada kita orang semua yang nangga daripada awal sampai akhir tu. Jangan lupa untuk support kami orang ni. Artis makan berembak. Abang Jo. Ada lagi. Yang ni tahu okay. Sampai situ je. Bye guys. Assalamualaikum. Go hit Asia. Bye. Ciao.